Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi kita dalam slot pembelajaran bersama Ustaz. Insya-Allah hari ini Ustaz nak ajar satu tajuk pendidikan Islam bagi tahun 4 bab akidah. Jom kita tengok tajuk apa yang kita nak belajar. Okey. Hari ini kita nak belajar unit 4 nifak. Muka surat 106 hingga 110. Di dalam buku teks ada satu cerita akibat suka menipu. Ada satu kisah. So, ni kisahnya dalam bentuk animasi, kartun. So, Ustaz dah cari satu kisah yang hampir sama. Jom kita tengok bersama-sama. Pada zaman dahulu, ada seorang gembala biri-biri. Setiap hari, dia akan menjaga biri-biri di tepi bukit. Makan roti sapu kaya, itulah anak saya. Cantik. Saya gembala biri-biri, semua dijaga rapi-rapi. Sudah dibawa makan mari, boleh berehat senang hati. Kami biri-biri si cacing, hari-hari makan rumput jam. Jalan bersama atas bukit, nikmati indahnya dunia. Saya kambing yang paling sehat, dia kata saya terdombek. Saya kambing yang paling cantik, mari, mari dengar cerita kami. Kisah penggembala yang biri-biri. Ijat. Pengembala menjaga biri-biri setiap hari. Lama kelamaan, dia mula bosan dengan kerjanya. Tetapi, pada satu hari... Saya tahu. Marvelous. Dia pun menjerit. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Selamatkan biri-biri. Serigala? Mana? Mari kita tolong. Mana serigala? Kenapa kamu ketawa? Biri-biri ada, serigala tak ada. Tak ada. Janganlah marah. Main-main pun tak boleh ke? Pengembala itu langsung tidak berasa insaf dengan perbuatannya. Seronok juga. Panggil lagi sekali. Dapatkan. Tolong! Ada serigala di sini. Tolong saya. Tolong! Serigala? Mana? Mari kita tolong. Kamu tipu lagi? Saya main-main saja. Wahai pengembala, kalau kamu panggil, kami tak percaya lagi. Betul. Tipu. Sakit perut saya. Baiklah. Saya tak mau lagi. Penduduk pulang dengan perasaan marah. Tiba-tiba, akulah serigala yang lapar.
Aku mahu biri-biri. Tolong! Tolong! Ada serigala di sini. Tolong! Tolong! Habis diri. Sini, kami tak percaya lagi. Dia selalu mainkan kami. Biarkanlah dia. Kita sambung kerja kita. Ya! Kamu biri-biri ni. Kenyang aku. Kenapa dengan kamu, wahai penggembala? Biri-biri saya dah hilang. Habis dimakan serigala. Kamu semualah tak datang. Tinggal saya seorang saja. Inna orang sudah kata, jangan biar semua berdaya. Nanti orang dah tak percaya bila terkena badan muka. Maafkan saya menyesal. Kawan-kawan, jangan sesekali kita menipu. Kalau kita bercakap benar sekalipun, orang dah tak percaya. Betul. Okey, kita dah tengok satu cerita tentang bagaimana akibat orang yang cakap bohong ataupun menipu. Okey, ada hubung kait dengan tajuk yang kita nak belajar, iaitu nifak. Okey, jom kita tengok. Okey, pertama sekali pengertian nifak. Nifak tu apa? Adik-adik mesti pernah dengar kan, munafik. Nifak tu ada kaitan dengan sifat munafik yang kita selalu dengar. Okey, kita tengok apa maksudnya. Okey, nifak maksudnya ialah menzahirkan keimanan dan menyembunyikan kekufuran. Maksudnya depan orang tu dia tunjuk iman, dia beriman. Tetapi yang belakangnya dia sebenarnya kufur. Dia tak percaya kepada agama Islam. Okay, depan tu tunjuk barak lah, beriman. Semua ikut Nabi. Kalau zaman Nabi dulu kan. Semua ikut Nabi. Semua Nabi kata betul-betul. Tetapi belakang dia sebenarnya kufur. Kita tengok gambar ni. Belakang baik, depan baik. Belakang sebenarnya ada niat tak baik ataupun menyembunyikan sesuatu. Jom, boleh faham nifak. Seterusnya, apa hukum dia? Hukumnya adalah haram. Hukum nifak ataupun munafik ini adalah haram. Pertama sekali, kita tengok hadis ataupun dalil daripada ayat Al-Quran. Hukum nifak adalah haram kerana Allah memberikan ancaman terhadap golongan munafik. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Surah An-Nisa ayat 145. Maksudnya, sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah daripada lapisan neraka. Neraka yang bawah sekali. Tak tahulah azabnya macam mana. Okey, itu bagi orang yang munafik ataupun nifak. Yang bercakap ataupun menyembunyikan depan lain, belakang lain. Depan beriman, belakang sebenarnya kufur. Seterusnya, dalil yang satu lagi adalah hadis Nabi. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW telah menyatakan ciri-cirinya dengan jelas. Sabda Nabi SAW, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ayatul munafiqin salasun, idza haddatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza utima khan. Rawahul Bukhari ataupun riwayat Bukhari. Maksudnya daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanda munafik itu ada 3.
Apabila bercakap, dia berdusta. Cakap, dia tipu. Apabila berjanji, dia mungkir. Janji-janji tak buat pun. Apabila diberikan sesuatu amanah, amanah ataupun tanggungjawab, dia khianat. Wa idza tumina khon. Okey, yang amanah dia khianat, maksudnya dia tak jalankan amanah. Riwayat Bukhari, okey. Itu adalah hadis, maksudnya haram. Hukumnya orang yang bersifat munafik ataupun nifak. Seterusnya, nifak terbahagi kepada dua. Pertama, nifak i'tikad. Yang kedua, nifak amalan. Nifak i'tikad ataupun nifak amalan. Kita tengok apa benda nifak i'tikad dan amalan. Okey. Nifak i'tikad tidak beriman dengan ajaran Islam, namun berpura-pura seperti beriman dengannya. Sebenarnya dia tak percaya kepada Islam ni, tetapi dia berlakon bahawa dia ni beriman kepada Nabi Muhammad. Zaman Nabi banyak orang yang munafik. Depan Nabi betul-betul semua yang Nabi cakap betul, tetapi dalam hatinya dia tidak percaya sebenarnya. Itu maksudnya nifak i'tikad, nifak dalam hati dia. Seterusnya, nifak amalan, maksudnya perbuatan dia berdusta. Itu salah satu sifatnya. Memungkiri janji, khianat amanah. Yang tiga yang hadis Nabi sebut tadi adalah amalan yang kalau dia buat tiga tu, dia tu salah seorang ataupun ciri-ciri orang yang munafik. Kita tengok sini. Sama juga. Sama hadis Nabi tadi. Ini dalam bahasa Melayu. Okey. Seterusnya, apa faktor yang mendorong kekufuran ataupun nifak? Apa faktor yang jadi macam tu? Pertama, tidak mendapat pendidikan agama yang sempurna. Dia tak belajar agama, tak tahu apa pun pasal agama. Menuruti hawa nafsu. Dia ikut hawa nafsu dia saja. Memanglah kan, suka buat benda yang Allah larang. Lemah pegangan agama dalam hidup. Terpedaya dengan pujukan dan kesenangan dunia. Bila dia nak sangat dunia, nak mewah, nak macam-macam, jadi dia sanggup kufur. Pasal agama yang haram tak boleh kan. Jadi dia semua dia langgar saja. Jadi dia kufur lah. Dia nifak. Okey, seterusnya. Faktor yang menyebabkan menjadi nifak. Okey. Ini mendorong, ni faktor yang menjadikan nifak. Lebih kurang yang sama je. Kelemahan iman kerana selalu melupakan Allah. Dia tak ingat Allah, jadi iman dia tak kuat. Dia nak buat sesuatu, dia tak ingat kepada Allah. Tidak jujur dan mudah melakukan khianat. Dia tak jujur. Tak jujur memanglah. Bagi amanah, dia tak tunaikan amanah. Dia khianat amanah yang diberikan. Kurang bersyukur dengan nikmat yang dikurniakan Allah. Tak bersyukur Allah bagi berbagai-bagai nikmat. Dia masih tak syukur. Dia masih juga tak ikut ataupun tidak mengikut ajaran Islam. Haloba dengan keduniaan sehingga melakukan kezaliman. Dia kejar sangat dunia sehingga dia sanggup melakukan kezaliman. Contoh tadilah tidak amanah tu. Seterusnya, perkara yang menyebabkan nifak apabila bercakap dia berdusta, jadi nifak. Apabila dia janji, ia mungkir. Apabila ia diberi suatu amanah, dia khianati. Sama macam tadi juga yang tiga tadi. Nifak amalan tadi. Okey, apa kesan nifak dalam kehidupan? Apa jadi kepada kita bila kita bersifat ataupun ada perangai-perangai sifat-sifat orang munafik yang tiga tadi tu? Pertama, dari segi individu, dibenci masyarakat. Orang takkan sukalah. Macam cerita Upi Ipin tadi kan. Selalu tipu ni orang tak akan suka, dibenci. Hilang rakan dan taulan, memang tak nak orang kawan lah. Cakap bohong, apa benda berdusta, bagi amanah tak laksanakan. Sentiasa berada dalam keresahan dan ketakutan. Sebenarnya dari segi masyarakat, apa jadi kepada masyarakat? Melemahkan perpaduan dan kesatuan. Kalau semua ada masyarakat yang bersifat dengan sifat yang tiga tadi, yang munafik tadi, lemah masyarakat tu. Cakap tipu, bagi amanah, langgar, rasuah, macam-macam lah. Sentiasa berbalah dan bergaduh. Gaduh je lah. Cakap tak betul. Hilang nilai dan akhlak bermasyarakat. Masyarakat tu tak ada lah. Akhlak bermasyarakat tak ada. Untuk keluarga apa jadi kalau orang tu bersifat dengan sifat munafik ataupun nifak? Keluarga dia jadi apa? Hilang rasa kasih dan sayang dalam keluarga. Tiada hormat menghormati sesama anggota keluarga. Timbul perasaan curiga. Ini dalam keluarga. Kalau dia cakap bohong je, selalu cakap bohong je. Pelik ni. Dia cakap betul pun orang dah tak percaya. Negara jadi apa pula? Untuk negara. Berlaku jenayah.
Jenayah lah, macam-macam jenayah. Sebab sifat munafik tadi. Penindasan, tindah orang. Maksudnya yang ada kuasa, bagi amanah, tak laksanakan amanah, tindah masyarakat ataupun rakyat penduduk. Dan kezaliman, zalim macam-macam bentuk zalim lah. Umat mundur dan lemah. Negara tu akan lemah lah. Kalau perangai-perangai macam tu, negara tu akan lemah. Mudah dikuasai dan dijajah. Okay, bila buat perangai macam tu, mudah dikuasai oleh orang asing. Pasal orang dalam negara tu semua cakap tak betul, janji tak tunai, bagi amanah dia khianat. Terusnya, cara menjauhi sifat nifak. Macam mana kita nak elak Kita kena tingkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berzikir, berdoa dan bertadabbur Al-Quran. Sentiasa buat amalan ni. Yang seeloknya kena dengar guru, cari guru untuk kita tadabbur Al-Quran. Perlu menambah ilmu agama dan beramal dengannya. Sentiasa cari guru ilmu agama. Baca sendiri boleh, tapi seeloknya dengan guru. Pelbagai cara kita nak menambah ilmu agama. Sentiasa memikirkan keburukan sifat nifak. Nak buat je kita kena, tak elok ni, tak boleh ni. Sifat nifak kena jauh, Allah haram tu. Kita sentiasa dalam hati kita macam tu. Kita perlu sentiasa muhasabah diri. Kena sentiasa muhasabah diri. Banyak dosa-dosa kita apa sebagainya. Kita sentiasa muhasabah diri, jadi tak berani nak buat. Ni tak jauh daripada sifat-sifat nifak itu. Berakhlak mulia dan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita kena sentiasa mengikut akhlak yang telah diberi ataupun akhlak Nabi Muhammad sebagai contoh utama kepada kita. Okay, sekian sahaja untuk tajuk ini. Marilah kita sama-sama mohon kepada Allah agar kita tidak menjadi orang munafik, minta jauh daripada sifat-sifat yang tercela itu, yang 3 sifat itu. Apabila bercakap, dia menipu atau berbohong. Apabila dia berjanji, dia tak tunai janji. Dan apabila dia diberi amanah, dia khianat. Sekian sahaja daripada Ustaz. Moga memberi manfaat kepada semua. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.